Bila dia tengok saya bertembung, dia staff di situ. Bila bertembung, lepas tu dia kata, dia sebut, dia tak sebut ya Allah lah sebab dia non-Muslim. Dia kata, Ustazah Asma. Saya kata, ya saya. Ustazah, saya. Dia pun macam menangis, lap air mata. Dia macam excited. Lepas tu dia kata, Ustazah idola saya sangat excited jumpa Ustazah, saya sangat suka. Dia macam sangat-sangat teruja. Dia dah lupa dah orang keliling apa. Dia macam sampai macam angkat-angkat kaki macam tu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kisah Angelina. Bukan nama sebenar. Bagaimana kaedah kami pun bila nak cari kedai makan, nak buat apa-apa keputusan atau tindakan, kan, nak fikir ilham ataupun idea apa saja, kita akan mulakan dengan ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan saya cerita sikit bagaimana ketika saya nak memilih tempat nak tuju, nak bawa anak-anak pergi bercuti dalam 2 hari yang lepas, Sabtu dan Ahad. Jadi kita pergi hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya pun baca doa ni, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita mula cari-cari. Sebenarnya proses cari tu dah beberapa hari sebelum. Sampailah saya jumpa satu tempat yang saya rasa best tempat ni. Sesuai bawa anak ni. Kan, subhanallah. Paling utama tempat ni ada privacy. Macam tu lah. Lepas tu saya tengok melalui, kan banyak macam-macam lah kan kalau kita nak dapat melalui online, book online. Macam-macam ni book online. Tapi ada perkara yang saya tak puas hati, saya kena call direct hotel tersebut untuk saya tahu kedudukan yang sebenar. Betul ke begini. Jadi bila saya hubungi, saya tanya apa yang saya perlukan tu, mula-mula tak ada. Kata tak ada. Tapi Alhamdulillah setelah saya cuba cari yang lain, hampir dah nak booking tempat lain, pihak hotel tu, pihak resort tu call balik. Dia kata boleh. Dan orang yang hubungi tak kenal pun saya sebab yang bercakap bukan Islam. Non-Muslim. Jadi dia tak kenal pun walaupun saya kenalkan nama saya, tak kenal. Bukan sebab Ustazah Asma kan jadi dia call balik. Tak, bukan. Lepas tu hari pertama saya sampai, saya jumpa dengan seorang wanita. Saya terkejut sebab dia free hair, yelah colour rambut dan dia non-Muslim. Bila dia tengok saya bertembung, dia staff di situ. Bila bertembung, lepas tu dia kata, dia sebut, dia tak sebut ya Allah lah sebab dia non-Muslim. Dia kata, Ustazah Asma. Saya kata, ya saya. Ustazah saya. Dia pun macam menangis, lap air mata. Dia macam excited. Lepas tu dia kata, Ustazah idola saya sangat excited jumpa Ustazah, saya sangat suka. Dia macam sangat-sangat teruja. Dia dah lupa dah orang keliling apa. Dia macam sampai macam angkat-angkat kaki macam tu. Excited. Macam tu. Saya kata, kamu Muslim atau non-Muslim? Saya non-Muslim, saya Kristian Ustazah. Tapi saya selalu dengar ceramah Ustazah. Kamu dengar melalui mana? Saya melalui TikTok Ustazah. Sebab itulah saya sebenarnya nak ucap terima kasih sangat pada TikTok. Sahabat-sahabat di TikTok, adik-adik di TikTok, siapa saja di TikTok. FB jangan terasa hati ya. Saya bermula di FB. Subhanallah. Kemudian kita pergi IG. Lepas tu, kita nampak FB dan IG hampir orang yang sama. Kebanyakannya orang ada IG, ada juga FB. Tapi TikTok ni ada sasaran orang muda-mudi. Walaupun orang kecam saya bila saya mula buat live di TikTok. Mula banyak begini sebab dia kata Ustazah dah bawa ramai orang pergi TikTok. TikTok tu banyak maksiat dan sebagainya. Tapi kita tahu di TikTok juga ramai orang jumpa kembali kehidupan yang sebenar sebagai Islam. Saya nak ucap apa? Terima kasih pada orang TikTok. Sebab di TikTok ini sangat aktif mereka cut kuliah dan mereka share balik. Dan sebenarnya non-Muslim yang banyak follow saya, sebenarnya saya dah jumpa ramai non-Muslim yang follow. Saya pergi, kalau saya pergi klinik kesihatan, saya pergi mana-mana, ada di kalangan India, di kalangan Cina, kan? Di kalangan, saya sebut non-Muslim lah, lelaki ataupun perempuan. Oh, Ustazah ya? Saya ada follow Ustazah di TikTok. Saya kata, oh, ada kan yang orang pendek-pendek cut-cut. Orang non-Muslim ni, dia tak akan dengar ceramah panjang. Dia bermula dengan dia dengar ceramah pendek-pendek. Jadi sebab itulah saya tak tahu siapa dan minta maaf saya tak mampu nak pergi dekat akaun TikTok masing-masing. Tapi saya dapati di TikTok memang banyak sangat
Ada pihak ataupun individu yang memang nak ambil pahala, subhanallah, mereka akan potong pada tempat tertentu dan mereka share mana yang mereka tersentuh hati. Jadi rupanya subhanallah, lepas daripada perjumpaan kali pertama, lepas tu dia pun sibuk sebab dia terapis di situ, urut-urut buat kerja terapis. Jadi saya pun tak sempat nak jumpa dia, dan sebelum balik saya pergi balik cari kat tempat ruang dia kerja. Saya kata saya nak jumpa Angelina, bukan nama sebenar. Bila saya pergi, kawan dia kata dia sedang kerja, dia ada klien. Saya kata pukul berapa dia habis? Dia kata dia habis dalam pukul 1. Saya kata kalau macam tu, saya akan datang balik pukul 1. Walaupun dah check out pukul 12, tapi saya minta dengan pihak resort, saya kata saya nak jumpa tu. Jadi alhamdulillah pukul 1 saya pergi, saya jumpa dia. Bila jumpa, peluk, lepas tu kami dapat duduk. Lepas tu dia mula cerita. Dia kata, Ustazah, bila saya sambung belajar dan saya tak mampu nak habis, ini cerita kisah benar ni ya. Angelina bukan nama sebenar dan dia non-Muslim. Dia duduk depan saya, dia cerita, saat itu hidup saya jatuh pada titik yang paling bawah. Saya jatuh pada titik yang paling bawah. Dia sebut macam tu. Kehidupan saya saat itu jatuh titik paling bawah. Saya rasa sangat down, saya rasa sangat sedih. Saya rasa saya buat apa tak mampu ni. Tetapi dia cerita dengan air mata. Dan apa yang mengembalikan kekuatan saya ialah selawat. Dia sebut dengan pelat, salawat, macam tu, salawat. Saya kata salawat Nabi tu, sallallahu. Ya. Saya bukan Islam. Saya dengar macam-macam lagu. Saya, begitu begini. Saya dengar ceramah-ceramah yang non-Muslim daripada Barat. Sebab dia orang yang educated. Dia suka membaca dan dia suka mendengar. Lepas tu, Angelina bukan nama sebenar, dia kata, tapi bila saya dengar selawat, hati saya rasa tenang. Saya tidak tahu kenapa, tapi selawatlah yang mampu menenangkan hati saya. Saat saya berada di titik paling bawah, saya dengar bacaan selawat melalui YouTube. Itulah satu-satunya, dia kata, yang boleh beri saya tenang, yang boleh bagi saya kuat, yang boleh bagi hati saya jadi lapang semula. Saya dah nangis dah. Saya kata selawat. Masya Allah, Allahu Akbar. Besarnya Allahu Akbar selawat tu. Walaupun non-Muslim yang dengar, walaupun dia tak faham, walaupun dia tak tahu lagi salawat itu apa, tapi Allah dah berikan satu ketenangan yang luar biasa. Lepas tu dia kata, bermula daripada itulah saya mula dengar ceramah-ceramah daripada ustazah Islam. Dan ustazah adalah orang yang saya dengar, dan ustazah yang paling banyak yang saya dengar ceramah. Daripada ceramah pendek daripada TikTok sampai saya dengar yang panjang-panjang. Dia kata, lepas tu dia cakap apa? Daripada situlah saya mula cemburu, dia kata. Saya mula cemburu. Saya kata, cemburu apa? Saya sampai menangis ustazah. Saya cemburu kepada orang Islam. Saya tengok orang Islam ambil wuduk. Saya kata, kenapa saya tak ambil wuduk? Dan saya cemburu bila tengok orang Islam, kawan saya Islam solat, saya tak solat. Tuan-puan, ini seorang Kristian, bukan Islam. Dia bagi tahu saya dengan menangis. Dengan menangis. Saya ni bila tengok dia menangis, saya lagi nangis. Dia kata, Ustazah, dia panggil saya kakak. Kakak, saya kerja sama dengan Muslim. Bila saya tengok ada yang Muslim pergi solat, saya nangis. Saya cakap dalam hati saya, diorang solat, saya tak solat. Kenapa diorang saja yang solat, saya tak solat? Dalam hati saya meronta-ronta nak ambil wuduk dan nak solat. Saya pegang tangan dia, kamu nak solat? Dia kata, ya, saya cemburu. Kenapa mereka solat, saya tidak solat? Saya nak juga solat. Kalau selawat sudah tenang, sudah tentu kalau solat lagi tenang. Tuan-puan, muslimin-muslimat, bayangkan ya, hari ini ramai mana orang Islam tak solat. Tetapi ada orang bukan Islam yang cemburu dan menangis bila melihat kita solat. Dan hatinya meronta-ronta nak solat. Saya kata, ya Allah, kamu nak solat? Ya, kamu dah pernah solat? Tak, Ustazah. Sampai hari ini saya belum dapat solat. Saya tak tahu saya nak tanya siapa, saya malu. Dan apa yang saya buat, dia kata, dia dah buat.
Saya dah beli buku-buku tentang solat. Tapi saya sudah wuduk. Sebab saya tengok dalam internet bagaimana cara nak wuduk. Jadi saya belajar wuduk dan saya sudah ambil wuduk senyap-senyap. Tapi solat saya tidak berani. Saya nak cuba belajar solat. Saya dah beli buku-buku tentang solat. Saya dah beli buku-buku tentang Islam. Saya nak belajar saja tentang Islam sebab saya rasa hati saya akan tenang. Kawan dia ada beberapa orang yang bukan Muslim, tengok saja perbincangan kami ni. Tengok je, dia nangis-nangis. Sampai dia bangun sebab dia kata, saya tak tahan, saya sedih. Saya sedih. Subhanallah. Lepas tu saya ambil nombor telefon, dia ambil nombor telefon saya kata, lepas ni kita pasti akan jumpa lagi. Saya memang kena jumpa dia waktu terdekat. Saya kata, insya-Allah, tentang kamu nak masuk Islam atau tidak, itu bukan kita tak nak bincang. Cuma Ustazah, saya cakap cuma saya nak bagi kamu rasa nikmat solat saja. Nanti kita akan jumpa balik, saya akan share bagaimana cara solat, kamu akan solat dengan saya. Masya-Allah, muslimin-muslimat. Sebab itulah saya kata macam, ya Allah, Allah datangkan saya ke resort ini. Walaupun ada cabaran-cabaran, asalnya saya dah cancelkan, Allah nak jumpakan saya dengan Angelina, bukan nama yang sebenar. Masya-Allah, Allahu Akbar. Bila dia kata dia cemburu dengan orang solat, dia cemburu tengok orang sekian-sekian, saya percaya itu adalah satu hidayah daripada Allah untuknya. Satu hidayah, satu petunjuk yang mana Allah ingin dia kembali kepada fitrah, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi ada lagi lah perbualan-perbualan kami berkenaan dengan tak panjang sebab dia pun tengah kerja. Dia tak boleh nak lama, kami pun nak kena bergerak. Masya-Allah, alhamdulillah. Tapi memang anak saya rakam momen tu, tapi saya berjanji sebab dia kata jangan, saya perlu rahsiakan Ustazah, tolong, sebab keluarga memang keluarga saya tak ada yang masuk Islam. Ini bukan satu yang mudah dan saya pernah cakap saya nak belajar tentang solat, family saya dah marah sangat. Jadi memang kena rahsiakan. Tapi momen itu memang saya rakam. Mungkin kita akan terbitkan dalam ubah suai, keluarkan wajahnya akan ditutup, suaranya diubah suai sikit sebagai satu perkongsian, membangunkan kembali jiwa-jiwa kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jadi mudah-mudahan kisah itu memberi kita kekuatan dan inspirasi.